Okey, Chris, murid-murid di rumah. Untuk segmen ni, kita akan pelajari perkakasan yang digunakan untuk perisian pengatur caraan. Jadi bila kita nak menghubungkan pengatur caraan, kita menggunakan perkakasan tersebut, so kita mesti ada pengatur caraan dan juga perkakasan lah untuk membina projek. Rakan-rakan di rumah, untuk membina projek kita mesti ada pengatur caraan, perisian pengatur caraan dan juga perkakasan-perkakasannya lah. Okey, jom kita tengok apa perkakasan-perkakasan yang terlibat untuk perisian pengatur caraan ini ya Chris. Okey, jom cikgu. Okey, jom kita tengok. Okey, so kalau rakan-rakan di rumah, Chris, kalau kita boleh nampak kat sini, kat sini kita ada yang pertama, papan mikro pengawal. Papan mikro pengawal. Okey. Untuk papan mikro pengawal ni, dia berfungsi seperti otak. Okey, otak manusia. Okey, otak manusialah yang memberi arahan kepada kita untuk melakukan apa saja kan? Untuk bergerak, ya, untuk bergerak, untuk melompat, untuk berjoget. Ya, untuk berjoget. Untuk berjoget kan? So semua dilakukan arahannya daripada otak. So ini adalah otak dia lah. Kalau nak kata otak robot tu, itulah dia. Okey. So kat dalam ni, jadi kat dalam mikro pengawal ni, kita pula yang memberi arahan kepadanya lah. Kita yang memberi arahan kepada mikro pengawal tersebut melalui perisian pengatur caraan. Okey, sama ada nak pakai make code ke, nak pakai M-block ke, terulang. Okey. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Untuk papan mikro pengawal, ada jenis yang ni saja ke cikgu? Okey. Atau ada lebih? Chris, kalau Chris berminat nak mengetahui. Okey, so papan mikro pengawal yang cikgu bawa kat sini, kita ada Arduino. Dan juga kita ada microbit. Sebenarnya ada beratus-ratus lagi sebenarnya. Wow. Ada banyak lagi sebenarnya papan mikro pengawal. Okey. Tapi untuk kelas sekarang kita fokus kepada Arduino dan microbit. Microbit. Betul tu Chris, rakan-rakan di rumah. So biar boleh jadi biar rakan-rakan boleh kenal Arduino, ini Arduino dan ini microbit. Okey. So selain daripada itu perkakasan kita ada juga suis tekan. Kalau macam Chris, rakan-rakan di rumah nak masuk ke rumah nak buka lampu, kena buat apa? Kena tekan apa? Kena tekan switch cikgu. Ya, kena tekan switch untuk on dan off. Kalau nak tutup dia, kita tekan lagi untuk off dia kan? Betul. Jadinya untuk dalam pengatur caraan ni, dia menggunakan sistem on dan off ataupun dia menggunakan sistem 1 dan 0. 1 untuk on, 0 untuk off. Okey, alright. Seterusnya kita ada perintang tetap. Perintang tetap. Apa tugas dia ni? Chris, tugas perintang tetap ni adalah untuk mengelakkan arus yang terlalu banyak masuk ke dalam perkakasan yang mana boleh menyebabkan perkakasan tu rosak, Chris. Faham cikgu. Jadi dia menghadkanlah arus elektrik yang masuk ke dalam perkakasan tu. Okey. Supaya robot kita pun tak rosak kan cikgu? Ya, betul rakan-rakan di rumah. Okey. Seterusnya kita ada pembas. Okey, faham. Dia boleh menghasilkan bunyi. Menghasilkan bunyi. Dia speaker lah, senang kata. Speaker. Speaker, pembas. Dia boleh menghasilkan bunyi. Okey, kemudian kita ada LED. Bukan LED kan cikgu? LED. Rakan-rakan di rumah, kita ada LED ya Chris. Yang itu yang membuatkan robot kita cantik kan cikgu? Ya, dia mengeluarkan lampu cahaya kan? So itu adalah LED. Okey. So LED. Kemudian kita ada papan reka. Okey, apa tugas papan reka ni? Pelajar-pelajar di rumah, murid-murid di rumah Chris, papan reka ni kita nak sambungkan wayar-wayar dengan kita punya papan mikro pengawal. Kalau Chris nampak kat sini dia berlubang-lubang kan? Ya, cikgu. Dia berlubang-lubang tu. Lepas tu kita ada wayar kat sini, kita boleh cucuk kat situ. Kita boleh cucuk kat situ, Chris. Faham? Kat situ pun dia boleh cucuk wayar kat situ, tapi dia dalam bentuk yang berlainan. Ni sebab. Okey, di sini ya cikgu. Kat dalam tu pun ada sebenarnya. Okey. Cucuk kat situlah. Alright, Chris, jom kita tengok yang seterusnya. Yang seterusnya kita ada motor servo, Chris. Motor servo. Rakan di rumah kita ada motor servo. Okey. Untuk motor servo ni, kalau kita main dengan kereta mainan kat rumah kan.
Murid-murid main kereta, mainan kat rumah, dia motor, dia berpusing sahaja. Faham. Kan? Dia berpusing. Beza dia dengan motor servo ni, kita boleh limitkan pusingan dia. Sebagai contoh, kita nak 45 darjah. Kita nak 30 darjah, kita nak 90 darjah, 180 darjah. Tapi kalau motor biasa tu kita tak boleh nak setting kan. Dia Faham. punya sudut dia. Untuk motor servo ni kita boleh setting dia punya sudut dia. Menggunakan pengatur caraan kan? Ya, menggunakan pengatur caraan tu. M-block atau Ya, M-block atau make code. Make code. Okey. Bagus. M-block dan make code. Okey, faham. M-block ataupun make code. So kita boleh setting lah. Contoh nak bagi buka tong sampah ke. Buka tong sampah contohnya macam 90 darjah kan. Kita nak buka kan. So kita menggunakan motor servo ni lah. Faham, cikgu. Okey. Alright. Seterusnya kita ada wayar-wayar lah. Kabel-kabel yang ada kat situ. Contoh yang pertama, wayar kat sini. Wayar yang biasa ni kita guna untuk cocok kepada Arduino. Kalau tengok Arduino ni pun ada dia punya pin-pin dia, lubang-lubang kat situ. So kita akan cocok ni dekat lubang-lubang ni. Okey. Cikgu, sebenarnya wayar ni ada beberapa jenis warna, cikgu. Ada beza ke, cikgu? Dia tak ada beza. Dia ada pelbagai warna. Tapi kegunaan dia sama. Apa fungsi dia ada pelbagai warna? Okey, sebab apabila kita terlalu banyak wayar, kita akan jadi mudah pening. Yang mana satu akan pergi ke mana, yang mana satu datang daripada mana. Sebab itu ada banyak wayar ni untuk kita membeza-bezakan dia ke mana arah wayar tu. Okey, faham, cikgu. Jadi lebih mudah nampak lah kan, Chris, Ya, kan? ya. Okey, alright. Seterusnya kita ada klip buaya. Klip buaya. Klip buaya? Nama dia sungguh menakutkan. Ya, betul. Kenapa, cikgu? Klip buaya? Kenapa ya? Okey, klip buaya ni memang betul sifat dia macam buaya kalau Chris nak tahu. Kalau Chris tengok kat sini, dia ada gigi kat sini. Okey, dia ada gigi kat sini untuk dikepit. Dia nak kepit kepada microbit tu. Microbit, Dia nak kepit. Tapi memang betul buaya. Cikgu dah pernah kena. Berair mata. Sakit sangat kalau kena hati-hati ni. ya murid di rumah. Hati-hati murid di rumah. Ya. Chris, hati-hati menggunakan dia. Klip buaya, Sakit tu kalau kena. Okey, dan last sekali kita ada wayar USB lah. Wayar USB ni bila kita dah buat pengatur caraan semua, Chris, murid-murid di rumah, bila kita dah buat pengatur caraan, kita nak connect dengan kita punya papan mikro pengawal ke komputer, mestilah melalui wayar USB. Okey, untuk muat turun. Ya, betul. Untuk muat turun pengatur caraan ni? Pengatur caraan, betul. Okey, faham. Untuk muat turun pengatur caraan, masuk ke dalam Papan mikro pengawal. So bolehlah nak pilih yang mana satu, tak kisah Arduino ke, Microbit ke, tak kisah mana-mana. Okey, jadi yang ni saja ke untuk perkakasan perisian pengatur caraan, cikgu, atau ada lebih sebenarnya? Okey, sebenarnya untuk perisian perkakasan ni ada terlalu banyak. Untuk perkakasan ni masih terlalu banyak. Tapi untuk kita punya syllabus lah. Untuk kita punya syllabus, ini saja. Nampak saja macam ini saja sikit je. Okey, cuba kalau kita bayangkan kita buat projek menggunakan 4 servo. Uish. Kalau pakai 4 servo, kompleks juga, cikgu. Dia akan jadi satu projek yang kompleks sebenarnya. Ya. Okey, dia akan jadi satu projek yang kompleks. Nampak macam ini saja sikit je. Tapi bila pakai ada lebih kan, 3, 4 servo untuk buka pintu, untuk pusingkan TV lah kan. Faham. TV banyak lagi kita boleh buat sebenarnya. Nampak simple saja kan. Okey. Tu cikgu bagi cadangan-cadangan projek tu lah kan. Mana tahu nak buat nanti kan. Okey, alright. Rasanya Chris dah sebut dah satu-satu tadi kan. Pembas, motor servo, apa ni? Papan mikro pengawal. Cikgu nak cuba uji Chris lagi. Okey. Rakan-rakan di rumah, kita jawab bersama ya. Okey, ada ganjaran kan, cikgu? Ada lagi. Okey, ada ikan atau burung hantu. Ada burung hantu. Okey, alright Chris. Jom kita tengok di atas meja ni, Chris. Okey. Cikgu nak uji yang pertama, Chris. Cikgu tutup dah sikit. Okey. Okey, Chris. Ni yang pertama ni. Apa ni agak-agak ni? Okey, murid boleh nampak tak? Apa ni, kawan-kawan? Apa ya, Chris? Okey, saya rasa jawapannya ialah papan mikro pengawal, cikgu. Betul ke? Betul. Tepat sekali, Chris. Rakan-rakan di rumah. Bagus pada hari ini. Tahniah pada rakan-rakan di rumah. Dan juga Chris.
dapat lagi seekor burung hantu berwarna hijau, mata yang besar. Hati-hati, malam ini dia datang. Oh, dapat satu. Dapat Yang ni jenis microbit je. Microbit, ya. Ini Okey. jenis mikro pengawal, jenis Microbit. microbit. Okey. Dia comel, dia compact. Ya. Cukup menarik. Betul namanya micro kan cikgu? So micro ni Dia micro lebih compact. kecil, compact. Okey. Okey, cikgu nak uji lagi rakan-rakan di rumah. Chris, bersedia ya? Sedia, Dengan cikgu. soalan yang seterusnya. Chris, apa ni Chris? Nampak tak tu murid-murid? Apa Cikgu, saya ni? nampak ada gigi cikgu. Ya, ada Nampak tu? gigi kat sini. Kalau ada gigi, pastinya jawapannya ialah klip buaya. Ya, betul. Tepat sekali, Chris. Rakan-rakan di rumah, hebat sekali hari ini. Cukup hebat hari ini. Tahniah, Chris. Dapat lagi seekor lagi ikan kering. Ye, dapat Okey, dapat ganjaran. lagi ganjaran untuk Chris. Okey. Okey. So, Macam senang je soalannya, tapi sebab saya punya kawan-kawan di rumah yang tolong saya sebenarnya cikgu. Okey, jom. okey, satu lagi Chris. Cikgu nak soal kepada Chris. Okey, boleh. Satu lagi. Ini dia boleh berpusing-pusing, Chris. Dia boleh berpusing, mengikut sudut yang kita kehendaki. Nampak tak Okey? murid-murid? Nampak Macam tak murid-murid? helikopter. Macam Bukan. Tapi Itu dia boleh bukan. berpusing, ya. Itu lain. Rakan, ya. Okey. Dia Cikgu. boleh berpusing. Apa okey. ya, Chris? Apa jawapannya? Okey. Jawapannya ialah motor servo. Yes, tepat sekali. Bagus sekali, Chris dan rakan-rakan di rumah. Mana yang salahnya pada hari ini? Tak ada kan? ada kan? Sebab Cikgu Syarif hebat. Kelas hari ini memang agak seronok dan juga interaktif sebab tu Cikgu. Cikgu, ganjaran ni? Ada seekor lagi untuk Chris. Burung hantu. Banyak ni burung hantu. Yes! Dua burung hantu, satu ikan. Dia burung hantu, dia bukan hantu tu. Cikgu, sebenarnya saya tanya, yang ni motor servo. Tapi kalau Chris nak jawab, motor saja boleh ke? Okey, sebenarnya konsep motor servo ni dia sama saja. Sebenarnya motor servo ni dia sama saja dengan motor. Sebenarnya kat dalam tu dia ada motor sebenarnya. Ya. Cuma apa yang menjadikan dia sebagai micro servo, motor servo, dia menghadkan. Dia blok pergerakan dia. Jadi dia motor blok. ni ada pelbagai jenis lah Ya, Cikgu? dia ada banyak jenis. Okey, banyak motor jenis. mempunyai pelbagai jenis. Okey, boleh tak Cikgu kongsikan rumusan untuk segmen ni Cikgu? Apa yang telah kita pelajari Cikgu? Okey, alright. Untuk rumusan subtopik ni ya. Okey. Ya. Cikgu nampak semua soalan bila cikgu ajukan kepada Chris dapat jawab ke semua? Yes. Mana yang salah ni? Tak ada yang salah. Bagus Chris. Okey, jadi rumusan pada hari ini, so kita dah mempelajari untuk perkakasan, perisian, pengaturcaraan. Okey. So inilah Ada berapa? Ada dia. 10. Ada 10 kat sini, ada barang-barang dia, perkakasan dia. So perkakasan-perkakasan inilah yang akan digunakan untuk membina projek di kemudian hari nanti. Untuk tahap tahun 5 lah Cikgu? Ya, betul. Untuk Okey, tahun baiklah, terima kasih Cikgu. Kalau macam tu kita berehat sekejap boleh tak Cikgu? Boleh. Okey, dan kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke slot tahap 2 Oh My Micro Pengawal. Jumpa selepas ini.